itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Apakah kamu tidak memperlihatkan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa? Ini zaman Nabi Allah Musa dan lepas Nabi Musa, lepas zaman Nabi Harun, lepas zaman Nabi Yusha. Jadi Bani Israel ni walaupun mula-mula mereka ni beriman dengan kitab Taurat, tapi lama kelamaan mereka ini mengkufuri kitab Taurat tersebut. Tersasar jauh daripada kitab tersebut. Ini pengajaran pertama yang boleh kita ambil. Walaupun Bani Israel ni dianugerahkan Nabi yang banyak, tapi mereka ini akhirnya tersasar. Bila tersasar, dia jatuh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dan diserang oleh tentera Jalut, terjalut pada ketika itu. Jadi ayat 246 ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, iaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi. Jadi apabila Bani Israel ni, Nabi Musa dah tak ada, Nabi Harun dah tak ada, Yusha dah tak ada, dan dia banyak pula bunuh para nabi. Akhirnya Bani Israel ni diserang, dia jadi lemah, dan dia minta kepada Nabi Samuel. Masa tu ada lagi nabi, namanya Nabi Samuel. Pergi jumpa Nabi Samuel ni, minta kepada Nabi Samuel ni agar diangkat dalam kalangan mereka ini seorang raja, supaya mereka ni boleh mentaati raja tersebut, dan sekiranya raja itu memerintahkan untuk pergi berperang, mereka ni sanggup. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah rekodkan dalam ayat 246 ni, qalu lin nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Bani Israel ini apabila mereka ni dikeluarkan daripada kota Palestin, dia ni jumpa dengan Nabi Samuel ni, minta supaya dibangkitkan, diberikan kepada mereka ini raja yang mana nuqatil fi sabilillah, yang boleh dia berjuang sama-sama dengan raja, sebab dia tak ada pemimpin pada ketika itu. Boleh berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Samuel ni dia tahu perangai Bani Israel ni bagaimana. Dia tanya, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Dia tanya kepada Bani Israel. Nabi Samuel tu dia kata, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Kalaulah kamu ni nanti Allah Subhanahu Wa Taala berikan seorang raja, kamu nak tak berperang? Sebab dah tahu dah perangai Bani Israel bagaimana. Dia jawab macam mana Bani Israel ni? Dia kata, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Kenapa pula kami tak nak berperang pada jalan Allah? Sebab dia dah kena keluar daripada Palestin, anak, isteri dah dalam keadaan yang teruk sangat. Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Apa sebab pula kami tak nak berjuang bersama raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni? Mestilah kami nak berjuang, dia kata. Dia kata, Bani Israel dia kata, wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kami telah dikeluarkan daripada rumah-rumah kami di Palestin semua. Jalut dia dah serang Bani Israel ni, dia keluarkan daripada Palestin itu dengan orang tuanya, wa abnaina, anak-anaknya, isteri, semua kena keluar daripada Palestin. Jadi mereka ni perlukan raja untuk serang balik, nak kuasai balik Palestin. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, falamma kutiba alaihimul qital. Apabila telah ditentukan kepada mereka, iaitu Bani Israel itu, untuk berperang, tawallau illa qalila. Mereka ini berpaling, illa qalila, melainkan sedikit sahaja yang ikut dengan raja tersebut. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Ta'ala maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim.
Kemudian ayat 248 itu 246 247 wa qala lahum nabiyuhum, ni kata Nabi Syamuel, dia kata innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Jadi bila dia minta Bani Israel ni, dia minta kepada Nabi Syamuel ni supaya diberi kepada mereka ni raja untuk mereka patuh ikut pergi berperang. Nabi Syamuel pun kata wa qala lahum nabiyuhum, Nabi Syamuel berkata innallaha qad ba'atha lakum taluta malika, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan bagi kamu Talut. Talut namanya Talut malika, sebagai apa? Sebagai seorang raja. Bila Bani Israel ni dia dengar nama Talut itu, nak jadi raja dia rasa macam, dia rasa hina. Sebab Talut ni bukan golongan raja. Satu, dia ni bukan pula daripada keturunan para nabi. Dia ni golongan orang miskin. Disebutkan dia ni kerjanya mengembala kambing, kerja, ada riwayat mengatakan dia ni mengairi kawasan tanam-tanaman. Jadi ada riwayat mengatakan dia ni kerjanya menyamak kulit-kulit. Jadi orang-orang yang rendah dari sudut kastanya. Sedangkan Bani Israel tu dia sangat berbangga kalau macam Yahuda tu, daripada kan dia ada 12 suku kaum daripada Yahudi tu. Kalau Yahuda tu kebanyakannya daripada golongan raja, kalau Lawi tu daripada golongan para nabi. Tapi yang nama Talut ni, dia ni daripada nasab keturunan daripada Bunyamin. Jadi nampak macam rendah sikit lah. Dia pun nampak hidup pun macam susah aja. Dia kata qad ba'atha lakum taluta qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Bani Israel ni dia tak nak terima apabila dalam ayat 247 ni disebutkan wa qala lahum nabiyuhum. Siapa yang cakap mula tadi? Yang minta siapa? Bani Israel. Bani Israel minta kepada Nabi Syamuel, hantar supaya ada seorang raja. Maka Nabi pun, Syamuel mula dia tak yakin sangat dengan Bani Israel, sebab dia tahu perangai Israel ni bagaimana. Tapi Laila minta, dia kata okey, dia pun minta dengan Allah. Maka Allah telah menghantarkan Talut. Bila dengar Talut aja, dia kata qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Macam manalah Talut ni nak jadi raja kepada kami. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kata Bani Israel ni, kami ni lebih berhak, sedangkan ini arahan daripada Nabi yang Allah yang pilih Talut tu sebagai pemimpin mereka, raja mereka. Tapi Bani Israel ni perangai dia jenis tak nak ikut kata Nabi ni. Nabi cakap Allah pilih pun dia tak nak. Dia kata Talut ni orang miskin, orang susah, kami ni lebih berhak. Kami ni orang kaya, lebih ada kedudukan, dan kami ni lebih berhak daripada Talut. Walam yu'ta sa'atan minal mal, kata Bani Israel ni. Dia kata yang Talut ni pula memang tak ada harta langsung, orang miskin, dia kata. Kemudian kata Nabi Syamuel tu, dia kata qala innallaha astafahu alaikum. Kata Nabi Syamuel, Allah yang pilih Talut itu untuk menjadi pemimpin kepada kamu. Bukan aku yang pilih, kata Nabi Syamuel. Allah yang pilih. Tapi perangai Bani Israel ni tak. Dia nak lawan juga. Satu, Allah yang pilih. Kemudian disebutkan wazadahu bastah fil ilmi wal jism. Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada Talut ini dari sudut badannya yang sehat, yang gagah, ilmunya yang tinggi. Ada 3 kelebihan. Satu, pertama Allah yang pilih. Kemudian Allah berikan dia ilmu yang hebat, dan juga tubuh badan yang gagah, yang perkasa. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan raja itu dipilih oleh sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah tu maha luas lagi maha mengetahui. Tapi sifat Bani Israel dia tak nak terima juga. Walaupun dah sebut gitu Allah yang pilih, kemudian tubuh badan memang sasa,
cerdik, pandai, dia dah nampak dah Talut tu ada kelebihan tu, tapi tak nak terima juga perangai Bani Israel ni. Kemudian ayat 248 itu Allah sebut waqala lahum nabiyuhum inna ayatul mulkihi ayyatiyakumut tahabut, dan dikatakan kepada mereka, kepada Bani Israel ni oleh Nabi Samuel ni, dia kata tanda yang mengatakan Talut itu menjadi raja kepada kamu, bahawa ayyatiyakumut tahabut, bahawa Nabi, bahawa Talut ini akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tabut. Tabut ni tuan-tuan pun biasa dengar, kotak-kotak tabut. Dia ada satu kotak yang mana dalamnya itu merupakan tempat Nabi Allah Musa alaihissalam diletakkan Taurat, kitab Taurat. Ada katakan dalam situ ada tongkat Nabi Musa pun ada. Ini peninggalan yang mana asalnya dulu ada pada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Allah Harun alaihissalam. Kemudian ada riwayat mengatakan tabut ni, kotak itu dicuri oleh dirampas oleh Jalut, tentera Jalut. Dah tak ada sebenarnya dia pada Bani Israel, tapi dah tak ada. Tetapi nak membuktikan bahawa Talut itu menjadi raja, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan balik tabut itu, diberikan kepada Talut sebagai bukti dia tu menjadi raja. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan fihi sakinatum mir rabbikum, yang mana apabila ada kotak tabut itu, pada kotak itu dia memberikan ketenangan, yang mana ketenangan itu datangnya daripada Tuhan kamu. Jadi kita benda-benda yang diberkati, antaranya ialah tabut. Kalau kita ni benda-benda yang diberkati, contohnya macam air Zam-Zam, Kaabah, Hajar Aswad, kan? So benda-benda yang diberkati. So kotak itu, kotak tabut tu kotak yang diberkati. Yang mana bila ada kotak tu, dia akan mendatangkan ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Allah Subhanahu Wa Taala tutupkan ayat 248 itu bahawa bila didatangkan yang dikatakan tabut itu menjadi tanda yang besar bagi kamu, wahai Bani Israel, sekiranya kamu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini dia panjang ni, cerita ni sampai ayat 251, 253 menceritakan bagaimana perangai Bani Israel ini, dia tidak mahu menerima pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sebutkan diberikan dengan beberapa kelebihan, dengan tubuh badan yang sasa, yang hebat, dengan ilmu yang tinggi, tak nak percaya lagi, sehingga didatangkan satu bentuk, satu benda yang boleh dilihat dengan mata kepala mereka, iaitu tabut, baru mereka ini nak percaya. Inilah perangai Bani Israel. Dia tak nak terima pemimpin yang dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh Nabi Samuel, yang sepatutnya kita tidak boleh ada akhlak sebegini dalam kita menguruskan pentadbiran peringkat masjid ke, peringkat keluarga ke, peringkat kampung ke. Maka pemimpin yang sepatutnya dipilih adalah pemimpin yang ada kebolehan dari sudut ilmu, yang ada kecerdikan, yang ada kemampuan untuk memimpin dengan sebaiknya. Pernah 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni dia pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku tengok banyak sahabat-sahabat yang ada engkau berikan mereka ini pangkat-pangkat tertentu, jadi gubernur kat sana lah, jadi ketua dekat sini lah, jadi penguasa dekat sini lah. Maka Abu Zar Al-Ghifari ini dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia juga diberikan satu-satu jawatan yang dia minta dengan Nabi. Kemudian Nabi kata, innaka dha'ifun, kau ni wahai Abu Zar dhaif, lemah. Dan Nabi sebut
sesungguhnya pangkat yang kamu nak itu innaha la amanatun, sesungguhnya pangkat yang kamu minta itu merupakan satu amanah, dan pada hari kiamat nanti dia adalah satu penghinaan, kata Nabi, dan juga satu penyesalan. Kemudian kata Nabi SAW, kamu tak payahlah ambil Abu Zar. Abu Zar ni bukan tak bagus. Abu Zar ni dia seorang sahabat Nabi yang ahli ibadah, orang yang kuat beribadat, yang malamnya berjaga dengan qiyam, siangnya dengan puasa. Abu Zar, tetapi dia ni hebatnya untuk diri dia, tapi dia ni untuk memimpin orang dia tak boleh nak memimpin. Dan Nabi kenal Abu Zar ni bermula daripada zaman Mekah ni. Abu Zar ni dia ada angin dia sendiri. So kita nak pilih pemimpin ni, tak boleh pemimpin yang ada angin satu badan. Dia tak boleh berangin. Abu Zar ni ketika mana dia masuk Islam, ketika mana zaman Nabi di Mekah lagi, Nabi kata dah pada Abu Zar, wahai Abu Zar, setelah kamu bersyahadah menerima Islam, maka kamu duduk dan diamlah, jangan bising-bising, kan? Sebab dakwah Nabi pada ketika itu adalah bentuk sirriyah, dalam bentuk secara sembunyi-sembunyi. Tapi Abu Zar ni tidak, dia jenis orang yang dia jenis outspoken, dia nak semangat dengan Islam. Dia pergi dekat Kaabah, dia isytiharkan diri dia Islam, yang menyebabkan pada ketika itu Abu Zar ni dipukul oleh golongan kafir Quraisy sehingga berdarah-darah. Jadi Nabi kenal Abu Zar tu jenis pangai macam tu, tak boleh ikut arahan. Jadi nak pilih pemimpin ni, dia kena pemimpin tu yang ada strateginya, yang ada planningnya, yang boleh ikut arahan, yang boleh dia bawa bincang, yang boleh toleransi. Tak boleh jenis Abu Zar ni, jenis dia kata A lah, dia kata B lah, gitu. Sebab itu bila dia minta dengan Nabi satu-satu jawatan, Nabi kata janganlah Abu Zar, itu amanah. Hari akhirat nanti dia merupakan penghinaan dan juga kekesalan. Pernah pada zaman Uthman bin Affan, Abu Zar ni ada lagi. Jadi pada ketika itu Sayyidina Uthman dengan kabinet dia lah pada ketika itu bincang tentang duit zakat. Banyak mana nak bagi, nak keluar cukai kepada kerajaan pada ketika itu. Maka bincang, sahabat ramai dalam kabinet tu, mereka pun kata, wahai Sayyidina Uthman, kenapa kita tak panggil Abu Zar? Sedangkan dia ni sahabat yang rapat dengan Nabi, orang kuat Nabi, ahli ibadah. Cubalah kita ambil pandangan dia, kan. Jadi sahabat-sahabat bercakap itu. Yang Sayyidina Uthman ni, bila sahabat dia kenal Uthman ni, dia kenal Abu Zar orang macam mana. Sayyidina Uthman kata tak apalah, kalau sahabat setuju, panggil. Bila panggil, duduk dalam kabinet itu, ambil pandangan Abu Zar Al-Ghifari. Banyak mana nak keluarkan cukai, zakat nak dikeluarkan. Kemudian Abu Zar punya pandangan, dia kata hanya kita ambil, dia kata seseorang tu boleh ambil untuk makan dia sehari semalam, lebih daripada itu bagi kekenakan kepada kerajaan. Itu pandangan Abu Zar, agak ekstrim. Patut dia ada perancangan berapa banyak, berapa persen dia. Tak, kalau ikut Abu Zar, kita makan, cukup je kita makan sehari semalam, lebih itu bagikan kepada kerajaan. Nampak ekstrim. Cara Abu Zar tu berfikir. Bila dengar gitu, sahabat-sahabat dengar, dia kata, patutlah Sayyidina Uthman tak panggil Abu Zar ni duduk dalam kabinet. Jadi kita nak memilih pemimpin ini, dia kena pemimpin yang sesuai, yang cara berfikirnya bagus, boleh toleransi, boleh bekerjasama, boleh bertimbang rasa. Banyak pertimbangan dia mengambil semua pihak, supaya perjalanan apa yang diurus tu dia stabil. Kalau peringkat diri sendiri berbeza, macam Abu Zar tadi, diri dia sendiri, dia nak beribadat ke, dia nak bangun malam, tak nak tidur ke, tak apa, tak ada masalah untuk diri dia. Tapi apabila dia nak memimpin masyarakat, orang yang ramai, yang mana di bawah pimpinan itu ada orang kuat, ada orang lemah, ada orang rajin, ada orang malas, ada orang kecil, ada besar, kepelbagaian perangai, akhlak dan golongan. Maka pertimbangan seorang pemimpin tu dia perlu jauh cara berfikir dia.
Jadi itulah yang perlu, ciri-ciri yang ada pada seorang pemimpin. Saya rasa setakat itu untuk tazkirah kita pada malam ini. Moga-moga dia bermanfaat kepada kita semua insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahuma fina wa la ma'ana wa la ma yattabi'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.